Allah فإذا صعد الخطيب بالباب وانشرع في فلا فيأتي وقال إذا بلغ من صاحبك يوم الجمعة والإمام يذكر فعل وفي حديث أنصتوا واستمعوا وأطيعوا وأطيعوا واستمعوا وأطيعوا وأطيعوا أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمه
الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، اتقوا الله. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويقول الحبيب المصطفى النبي المجتبى والنبي المجتبى والرسول المقتضى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم في دعائه كما رواه الإمام مسلم رحمه الله: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أما بعد، sidang jemaat yang dikasihi sekalian, semulia-mulia surah dalam Al-Quran adalah suratul Fatihah. Semulia-mulia ayat dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Suratul Fatihah dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillah, dengan nama Allah, merupakan dalil naqli di atas kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba dalam bahasa Arab, dalam kitab Mughnil Labib ada 14 makna. Dalam kitab Nahwul Wafi ada 15 makna. Salah satu makna ba ialah al-isti'anah, meminta tolong. Kata sebahagian ulama, kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan nama Allah agar bertambah kenikmatan. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sifat Allah terbahagi dua. Yang pertama sifat jamal, sifat cantik, sifat kelembutan yang menawarkan kebaikan kepada hamba yang taat. Yang kedua sifat jalal, sifat kebesaran yang menakutkan hamba yang derhaka. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan sifat kelembutan. Allah menawarkan kemurahan dan kasih sayang belas kasihannya kepada hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pembaca Bismillahirrahmanirrahim, ia perlu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana salah satu makna ba adalah memohon isti'anah, dan ia perlu berusaha mewujudkan dalam dirinya perasaan harap kepada sifat-sifat lembut, sifat-sifat baik yang ditawarkan oleh Allah kepada hamba yang taat. Perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim menawarkan sifat ar-raja, harapan,
yang perlu ada kepada pembaca yang ingin mengharapkan kemurahan Allah dan kasih sayang Allah. Dengan sifat Ar-Rahman, Allah Maha Pemurah. Allah mengurniakan rezeki kepada orang yang ia kasih dan kepada orang yang ia tidak kasih. Allah memberi rezeki kepada orang mukmin, muslim dan kepada orang kafir. Adapun Ar-Rahim, Maha Penyayang, hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Allah Maha Penyayang kepada orang yang beriman. Maka apabila kita membaca Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, hendaklah kita mengharapkan agar Allah mengurniakan kemurahan dan kasih sayangnya kepada kita, agar kita sentiasa dilimpahkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah dibaca untuk melahirkan pujian kepada Allah, kerana Allah Tuhan yang memiliki segala sifat yang terpuji, yang layak dan sepatutnya untuk dipuji oleh hamba. Dan Alhamdulillah juga lafaz yang digunakan untuk mensyukuri terhadap pelbagai nikmat Allah yang tidak terhitung yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka Alhamdulillah apabila dibaca, ia menambah rasa cinta pembaca kepada yang dipuji. Kerana manusia suka kepada pemberi nikmat. An-nafsu majbulatun bihubbi man ahsana ilaiha. Diri manusia suka cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Maka Allah Tuhan yang maha memberi kebaikan kepada kita, memberi nikmat iman dan Islam kepada kita, memberi nikmat yang tidak terhitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan segala nikmat yang kita dapat datang daripada Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka orang yang mengenang kepada pelbagai nikmat yang Allah anugerah akan menambah rasa cinta kepada Maha Pemberi nikmat. Mengenali nikmat akan membawa kepada mengenali Maha Pemberi nikmat dan mensyukuri kepada Maha Pemberi nikmat. Orang yang mengenali dan mensyukuri Allah yang merupakan Maha Pemberi nikmat akan ditambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah kepada kalian. Rabbil Alamin, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rabbil Alamin, Tuhan yang mentadbir seluruh alam, Tuhan yang mentadbir seluruh makhluk. Sifat ini memasukkan dan memberi peringatan agar manusia takut kepada Allah. Dengan sifat kita mengenali dan mentauhidkan Allah pada bismillah dan meminta pertolongan kepada Allah. Dengan sifat kita mengharapkan rahmat dan rahim daripada Allah. Dengan sifat kita menambah cinta kepada Allah yang maha memberi pelbagai nikmat, kita kena sertakan kepada diri kita sifat takut kepada Allah. Takut untuk melakukan perkara yang terlarang. Takut ditimpa murka oleh Allah. Takut dikurniakan kematian yang buruk. Takut diselewengkan daripada hati yang berada dalam jalan yang daripada hati yang bertakwa. Takut ditimpa sifat munafik dan pura-pura. Takut ditimpa azab apabila dia meninggal dunia kelak. Maka Allah memberi peringatan di antara sifat yang memuliakan kita apabila kita takut kepada Allah. Antara sifat yang mempertakutkan kita ialah Rabbil Alamin. Allah itu Tuhan semesta alam. Kamu berkuasa mentadbir diri kamu, mata kamu, telinga kamu, keluarga kamu, kamu, handphone kamu. Tetapi hendaklah kamu takut kepada Allah yang kekuasaannya mengatasi kekuasaan kamu. Jangan kamu guna segala anugerah Allah untuk melakukan perkara salah. Kerana diimbangi Allah boleh membalas dengan balasan yang buruk di dunia sebelum di akhirat. Idza da'atka qudratuka ala zulmin nasi fatadzakkar qudratallahi alaik. Apabila kamu ada kuasa dan kemampuan, dengan kemampuan itu kamu boleh ingin melakukan kezaliman kepada orang lain, hendaklah kamu menyadari kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan kamu. Kamu boleh guna mata untuk melihat yang terlarang, Allah boleh tarik nikmat mata. Kamu boleh guna mulut untuk bercakap yang haram, untuk makan yang haram, Allah boleh tarik nikmat mulut. Kamu guna tubuh badan untuk melakukan maksiat, Allah boleh jadikan kamu stroke. Allah boleh matikan kamu dan menghentikan nyawa kamu.
kekuasaan kamu terbatas. Kekuasaan Allah mengatasi kekuasaan kamu. Bahkan kamu hanya mentadbir sesuatu yang sedikit dan terbatas dan kamu tadbir. Pentadbiran Allah mengatasi seluruh makhluk. Buktinya Allah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Diulang-ulang sifat Rahman, diulang-ulang sifat Rahim. Kerana rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Wa rahmati ghalabat ghadabi. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mengatasi kemurkaanku. Walaupun sifat Allah terlalu banyak, Allah menawarkan kemurahan dan kasih sayang agar kita sentiasa mengharapkan kemurahan dan kasih sayang dengan kita melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maliki yaumiddin, Allah itu raja yang menguasai hari perhitungan dan pembalasan. Sekali lagi Allah menakutkan pembaca. Allah menakutkan kita dengan sifat Rabbil Alamin. Allah menakutkan dan menanam rasa takut kepadanya dengan sifat Maliki yaumiddin. Kalau kamu buat jahat di dunia, kamu bergembira kerana tidak dibalas dengan keburukan di dunia, hendaklah kamu yakin bahawa kamu akan bertemu suasana akhirat, di mana ketika itu tidak ada siapa dapat membela kamu. Allah memperingatkan Malik Yaumiddin, Allah itu raja yang menguasai hari perhitungan dan pembalasan. Ia akan menghitung amalan hambanya dan akan membalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutilah kamu akan satu hari kamu akan dikembalikan kepada Allah. Satu ketika malaikat Jibril datang dalam keadaan sedih bertemu Nabi SAW. Rasulullah bertanya, dari mana kamu datang? Jibril menyatakan alaihi salatu wassalam, aku melihat neraka Jahannam diciptakan oleh Allah. Bahan bakarnya manusia dengan batu-batu. Dinyalakan 1000 tahun yang pertama, api menjadi warna merah. Dinyalakan 1000 tahun yang kedua, api bertukar menjadi warna putih. Dinyalakan 1000 tahun yang ketiga, api bertukar menjadi warna hitam. Demi Allah yang mengutuskan engkau sebagai Nabi dan Rasul, sekiranya Allah membuka ruang sebesar lubang jarum, api yang 3000 tahun yang berwarna hitam pekat itu, jika dikeluarkan sebesar benang ke atas dunia sekarang ini, nescaya haba dan kepanasannya akan membunuh makhluk seluruh dunia. Hadis Imam Tabrani, "Walladzi ba'athaka bil haqqi law anna qadra suqbi ibratin futiha min jahannam lama tamam fil ardi kulluhum jami'an min habbihi." Atau kama qala. Menunjukkan bahawa kita perlu berusaha agar muncul dalam diri kita rasa takut kepada Allah. Nabi SAW berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, berikan kepada kami rasa takut kepada Engkau yang menghalang kami dari melakukan dosa maksiat. Rasul hikmati makhafatullah. Ketua kebijaksanaan itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya akan Dikau kami sembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kita mengaku Allah hanya Tuhan kita dan hanya Allah sahaja yang kita sembah. Kita mentauhidkan Allah, kita mengikhlaskan Allah, kita beribadat kepada Allah kerana Allah. Namun ibadat kita tidak mampu kita lakukan tanpa pertolongan Allah. Lalu kita mengaku wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan untuk menjadikan kita menjauhi segala dosa maksiat dan untuk menjadikan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Iqadul Himam dikatakan iyyaka na'budu maqamus syariah wa iyyaka nasta'in maqamul haqiqah. Kita mengaku kita nak menyembah Allah, tetapi hakikatnya kita tidak mampu melaksanakan perintah Allah antara menyembah dan beribadat kepada Allah dan menjauhi larangannya, melainkan hanya dengan pertolongan Allah sesuai dengan wirid yang dibaca, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya untuk mengelak diri daripada maksiat dan tidak ada kekuatan untuk melakukan taat melainkan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyatakan ia merupakan kanzun min kunuzil jannah. Nabi SAW menyatakan ia merupakan ubat kepada 99 jenis penyakit. Penyakit yang paling ringan dihilangkan dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ialah duka cita, aisaru al-hammi. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus.
Wajib bagi kita 17 kali setiap rakaat fardu. Sekurang-kurangnya sehari semalam memohon petunjuk hidayah kepada Allah. Memohon rezeki dibaca ketika duduk antara dua sujud, warzuqni, hukumnya sunat. Memohon kesihatan wal afiat dibaca ketika duduk antara dua sujud, wa'afini, dibaca ketika doa qunut, wa'afini fi man afait, hukumnya sunat. Kalau baca dapat pahala, kalau tak baca tidak membatalkan sembahyang. Tetapi petunjuk Allah wajib dipohon di dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Sunat dipohon ketika duduk antara dua sujud, wahdini wa'afini wa'fu anni. Sunat dipohon ketika doa qunut, Allahumma hdini fi man hadait. Maka memohon petunjuk itu menjadi kewajiban kepada setiap orang yang mengucap 2 kalimat syahadah dan menunaikan sunat salat sekurang-kurangnya 17 rakaat dalam 17 rakaat sembahyang fardu. Kerana petunjuk Allah merupakan keperluan kita bersama. Imam Nawawi rahimahullah menyebut dalam kitab Azkar, di antara doa yang bagus dibaca di pelbagai tempat dan masa ialah doa memohon petunjuk. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau petunjuk dan ketakwaan dan pemeliharaan kehormatan diri dan kekayaan. Ketika selesai sembahyang isyraq dan kita Hidayatus Salikin menyatakan Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati. Ya Allah, terangkan hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Kama nawwartal arda binuri syamsik. Sebagaimana Engkau menerangkan bumi ini dengan cahaya matahari. Abadan abada. Kekal selama-lamanya. Kekal hati kami mendapat petunjuk sehingga kami meninggal dunia. Birahmatika ya arhamar rahim. Apabila kita memohon petunjuk, ketahuilah Allah mengisytiharkan di dalam beberapa ayat dalam surah At-Taubah. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan memberi hidayah dan petunjuk. Yang pertama, golongan zalimin. Yang kedua, golongan fasiqin. Yang ketiga, golongan kafirin. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Maka jauhilah kezaliman dan kefasikan. Jauhilah kekafiran, sifat kufur, zalim dan fasik, kerana ia menjadi penghalang kepada datangnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dunia lagi Allah memberi ancaman akan menurunkan siksa kepada orang yang terlibat dengan kezaliman dan kefasikan. فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Kami turunkan kepada orang yang fasik itu siksa daripada langit disebabkan kefasikan mereka. Allah menawarkan keberkatan daripada langit dan bumi kepada orang yang beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan Allah menyatakan bahawa golongan yang inginkan petunjuk itu hendaklah mereka mendampingi Al-Quran. Hendaklah mereka mendampingi sunnah. Hendaklah mereka mendampingi alim ulama. Setiap pembaca ihdinas siratal mustaqim inginkan jalan petunjuk, hendaklah mendekati, mempelajari dan menghayati Al-Quran. Buktinya Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran ini yang tidak ada keraguan kepadanya merupakan petunjuk kepada orang yang bertakwa. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya kitab Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling betul. Bukti kita menginginkan petunjuk perlu mempelajari sunnah Nabi SAW di samping Al-Quran. Allah berfirman, "Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim." Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Bukti perlunya kita mendampingi alim ulama warasatul anbiya. Allah berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan mereka imam-imam yang membawa petunjuk. Maka saya berpesan kepada diri saya sidang Jumaat, marilah kita terus-menerus mengisi baki umur kita dengan kita mempelajari Al-Quran setiap hari, mempelajari sunnah Nabi SAW melalui al-ulama warasatul anbiya. Kerana itulah sumber petunjuk
yang akan memustajabkan setiap permohonan kita dan menjadikan kita berada di atas jalan yang betul. Ya qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin, dalam surah yang sama, surah At-Taubah. Allah sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Ini Allah menjadi cinta kepada orang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Pada melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu tidak akan berlaku melainkan apabila kita menuntut ilmu daripada ulama warasatul anbiya yang berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas sebagaimana dibawa oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، وبارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون. قال تعالى مثمرا عليهما إن الله وملائكته، قال تعالى مخبرا عليه مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد. رضى اللهم عن خلفائه سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي كرم الله وجهه وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر إخواننا المجاهدين في كل زمان ومكان بقوتك وقدرتك يا قوي يا متين. واجعل اللهم بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.